Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya dapat kita bersama sekali lagi dalam kita punya video kita ini untuk kita memperbincangkan berkenaan dengan kisah para nabi, insya-Allah. Tentu saja kisah para nabi ini kita ambil terus daripada Al-Quran, insya-Allah, dan ada tambahan-tambahan daripada pandangan para ulama dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah? Semoga berada dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Tayyib, tanpa membuang masa lagi, kita terus kepada perbincangan kita hari ini, insya-Allah. Hari ini kita akan sampai kepada perbincangan berkenaan dengan ketika Allah Subhanahu wa taala mengumumkan hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Yang menariknya, apabila Allah Subhanahu wa taala menceritakan berkenaan khalifah tersebut, Allah tidak menyebut nama Nabi Allah Adam AS. Kenapa kata demikian? Kebarangkalian mungkin kerana Allah nak yang fokus utama Allah Subhanahu wa taala ialah bukan Adam AS itu sendiri. Fokus utamanya adalah tugas khalifah itu, menunjukkan bahawa tugas khalifah itu bukan terhenti hanya kepada Nabi Adam AS sahaja. Dia akan berterusan. Bahkan khalifah itu sendiri adalah bermaksud yang menggantikan. Lebih kurang maksudnya begitu. Yang menggantikan. Bermaksud adanya pengganti. Akan adanya silih berganti. Maksudnya tidak terhad kepada satu orang sahaja. Itu maksud khalifah. InsyaAllah kita akan bincangkan dengan lebih lanjut nanti. Okey. Tanpa membuang masa, kita terus, dan tuan-tuan puan-puan doakan saya mudah-mudahan saya boleh menyampaikan perbincangan kita ini dengan baiklah, insya-Allah. Semoga Allah bagi dan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, insya-Allah. Okey, kita terus pergi lihat kepada surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-31 kalau saya tak silap. Jadi saya lihat dulu. Itulah tadi tak nak buka, siap-siap. Okey, ayat yang 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengumumkan di hadapan para malaikat. Ini bukan satu mesyuarat, ini bukan satu perbincangan, ini adalah satu pengumuman. Allah nak bagi tahu kepada para malaikat, kalian mesti bersedia. Sebab kalian akan ada hubungan rapat dengan khalifah ini, dengan manusia ini. Sebab kita tahu antara tugas-tugas para malaikat seperti Jibril misalnya menyampaikan wahyu kepada para nabi. Dan ada tugas-tugas tertentu yang Allah berikan seperti menurunkan hujan dan memberi rezeki. Semua dengan izin Allah SWT, mengaturkan planet. Semua ada kaitannya dengan manusia. Bahkan ada yang tolong mengaminkan doa orang-orang yang beriman. Doa-doa manusia. Itu semua adalah tugas-tugas para malaikat, ada kaitan rapat dengan manusia. Jadi Allah umumkan di hadapan para malaikat, tujuannya apa? Untuk memberi mereka supaya bersedia untuk melakukan tugas itu. Dan tugas itu bukanlah untuk mengagungkan manusia, tetapi ia adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Memuliakan manusia juga adalah kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala memuliakan. Dengan apa Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan? Insya-Allah kita akan bincangkan nanti. Doakan supaya saya jangan terlampau melalutlah. Kita biar orang kata betul dalam kata sentiasa selarilah, jangan pergi jauh daripada perbincangan kita, insya-Allah. Jadi Allah kata, dan ingatlah, wa iz qala rabbuka lil malaikah, dan apabila Tuhanmu berkata kepada para malaikat, ini sesungguhnya aku. Bila ada ini betul-betul tegas, satu penegasan. Ini bukan satu bukan negotiation, bukan negotiate. Ini bukan nak negotiate dah. Ini adalah satu pengumuman, pemberitahuan bahawa sesungguhnya aku, taukid ini.
apa dia ja'ilun akan menjadikan fil ardi pada bumi ini khalifah. Okay, apabila diberi tahu sedemikian, kita dapat lihat seolah-olah awalnya ada seolah-olah tidak ada persetujuan di antara malaikat dengan Allah SWT itu. Seolah-olah ada sedikit penentangan. Kerana adanya jawapan para malaikat yang mengatakan, qalu, Allah menjelaskan, mereka berkata, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Mereka berkata, adakah engkau akan menjadikan di dalamnya orang yang membuat kerosakan di dalamnya, yakni bumi, dan dia menumpahkan darah? Kemudian mereka sambung lagi, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan padahal kami ini, yakni para malaikat, kami bertasbih, nusabbihu, bertasbih, yakni menyucikan Allah SWT dari sebarang kesyirikan. Itu yang paling utama. Bihamdika, dan memujimu dengan segala kesempurnaan Allah SWT. Wa nuqaddisu lak, dan kami menyucikan. Itu tugas para malaikat. Yang kita kena tahu, para malaikat ini mereka tidak ada nafsu dan mereka bergerak atas apa? Atas ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Tidak akan sekali walau sesaat mereka ini akan mendahaka kepada Allah SWT. Itu yang kita kena letak dalam akal kita, dalam fikiran kita, supaya kita boleh faham apa sebenarnya yang malaikat sedang lakukan. Adakah mereka sedang menentang Allah? Tentu saja tidak. Apa yang mereka katakan? Kemudian mereka katakan apa? Kemudian Allah jawab kepada mereka ni, qala inni, dia berfirman, yakni Allah berfirman, inni, sesungguhnya aku, sekali lagi Allah menegaskan, a'lamu ma la ta'lamun. Maaf. Sesungguhnya aku a'lamu, lebih mengetahui, ma la ta'lamun, apa yang tidak kamu ketahui. Itu yang kita kena pegang dalam diri kita dalam sekuat-kuatnya. Apa sahaja yang berlaku dalam dunia ini, sama ada dari segi bentuk ibadah atau apa sahaja yang berlaku kepada kita, qada' yang telah ditetapkan kepada Allah kepada kita, kadang-kadang kita tak faham maksud dia. Tapi Allah SWT lebih memahami. Allah tahu setiap apa rahsia, sama ada yang kita zahirkan atau yang kita tidak zahirkan. Sama ada ilmu itu sampai kepada kita atau belum sampai kepada kita. Kita serahkan, kita sentiasa bersangka baik kepada Allah SWT. Jadi apa yang para malaikat ini mempersoalkan, bukanlah para malaikat ini nak menentang Allah SWT. Tetapi apa yang mereka lakukan adalah mereka bertanyakan hikmah. Ini menurut Dr. Salah Al-Fatah Al-Khalidi dalam buku beliau mengatakan ini adalah sekadar untuk bertanyakan hikmah. Kenapa Allah SWT masih nak menjadikan seorang khalifah, iaitu bentuk manusia? Kenapa sedangkan kami ni telah ada, kami ni telah bertasbih kepada kamu, kami ni sentiasa memujimu, tak cukup lagi ke Allah? Kenapa? Maka Allah tegaskan, aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Itu yang kita kena belajar dalam kisah ini, ialah bukan semua benda yang kita rasa kita dah tahu sebenarnya kita tahu. Sebenarnya banyak lagi rahsia Allah SWT yang Allah tak cerita kepada kita. Bila Allah tak cerita kepada kita, kita kata tak apa, kita terima saja. Solat 4 rakaat ke, Zuhur 4 rakaat ke, Subuh 2 rakaat, kita tak tahu apa hikmah dia. Tapi kita tetap melakukannya kerana apa? Kerana itu adalah suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita taat. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Itu pelajaran pertama yang kita kena belajar. Jadi berbalik kepada perkataan khalifah. Mana khalifah? Apa maksud khalifah? Jadi berbeza pandanganlah para ulama. Ada yang mengatakan bahawa khalifah itu adalah pengganti kepada Allah SWT itu sendiri. Menggantikan tugas Allah itu mentadbir alam ini dengan apa? Dengan kita manusia ini menjalankan segala perintah Allah. Tentu sahaja Allah SWT itu tidak boleh diganti. Tidak ada tolak bandingannya. Tak boleh diganti Allah SWT itu, tapi itu cuma dari segi bahasa sahaja. Contoh, siapa yang menolong agama Allah? Allah sendiri menggunakan perkataan tersebut dalam Al-Quran. Adakah Allah itu perlu ditolong? Adakah agama Allah itu perlu ditolong? Adakah Allah tak boleh tolong agama dia sendiri? Tidak, Allah pasti boleh melakukannya. Tetapi ada bahagian pahala buat orang yang membantu Allah SWT, membantu agama Allah SWT. Ada bahagian pahala bagi siapa yang cuba memakmurkan bumi ini. Ada bahagian pahala siapa yang amar ma'ruf nahi munkar. Ada bahagian dia.
Jadi Allah menjadikan manusia ini bukan untuk kebaikan dirinya, bukan untuk kebaikan zatnya, bukan. Allah tak dapat apa-apa faedah pun daripada adanya manusia. Tetapi kebaikan itu adalah balik kepada manusia itu sendiri. Allah jadikan manusia ini, kita sembah Allah SWT, benefitnya bukan dapat kepada Allah, benefitnya dapat kepada manusia. Itu yang pertama kita perlu faham. Jadi perkataan khalifah itu ada yang mengatakan ganti kepada Allah itu sendiri. Ada pula yang mengatakan satu pandangan yang mengatakan bahawa dia adalah mengganti kepada jin yang telah ada pun di muka bumi sebelum ini. Di mana dikatakan bahawa jin ini telah pun melakukan kerosakan. Maka berlakulah peperangan, pembelahan, pertumpahan darah di kalangan mereka ini. Sebab tu para malaikat tahu bahawa kalaulah khalifah ini nak dijadikan manusia, dijadikan, tentu sahaja mereka akan melakukan pertumpahan darah seperti mana para jin yang telah melakukannya sebelum ini di muka bumi Allah. Tetapi kata Dr. Salah Al-Fatah Al-Khalidi, beliau mengatakan bahawa tidak ada sebarang nas yang jelas daripada Al-Quran dan juga daripada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan secara marfu' yang menyatakan bahawa manusia itu menjadi khalifah kepada kaum jin di bumi. Tak ada dalil yang mengesahkan bahawa terlebih dahulu sebelum ini dah ada pun jin yang duduk di muka bumi ini. Tidak ada dalil yang sahih lah menurut pandangan beliau. Apapun hanya Allah SWT yang mengetahuinya. Tak kiralah dia ganti Allah ke, sama ada hendak mengganti jin ke, yang penting ialah apakah tugas khalifah itu. Perkara yang gaib yang Allah tak ceritakan, kita tawakuf sahaja, kita sekadar itu ya. Kita kata wallahu alam. Yang lebih penting ialah kita nak cari apakah hikmah kita dijadikan, apakah tujuan kita dijadikan di muka bumi ini. Tentu saja untuk memakmurkan bumi ini. Jadi kenapa Allah masih hendak menjadikan khalifah? Kenapa Allah tak jadikan malaikat sahaja? Pertamanya, malaikat tidak bernafsu. Malaikat tidak berkehendakkan untuk buat KLCC ke bahasa kita, Eiffel Tower ke. Itu bukan kerja malaikat. Malaikat hanya bertasbih. Jadi kalau mereka lah duduk di muka bumi ini, maka bumi akan kekal begitu selama-lamanya. Bumi akan kekal dengan sungainya begitu. Tidak ada pembangunan, tidak ada perjuangan, tidak ada orang kata perbalahan untuk mempertahankan Allah SWT. Jadi Allah SWT menjadikan satu makhluk yang penuh dengan kelemahan, tetapi dalam masa yang sama sentiasa kembali untuk mengharapkan belas kasihan Allah SWT. Itu ada pada manusia, tidak ada pada malaikat. Mereka tidak perlu bertaubat sebab mereka tidak buat dosa. Tetapi Allah suka kepada satu lagi hamba, Allah suka kepada malaikat. Malaikat ada bahagian mereka tidak membuat dosa, sebarang dosa, tapi Allah juga hendak mencipta satu makhluk yang penuh banyak sangat diorang kata PL-nya, tetapi dalam masa yang sama mereka boleh lebih tinggi martabatnya daripada malaikat jika mereka menurut perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya dan sentiasa kembali kepada Allah SWT. Itu antara hikmah kenapa Allah nak jadikan juga manusia. Yang kerajaan Allah yang luas, Allah jadikan jin. Jin dijadikan daripada api. Dalam Quran pun ada beritahu, dalam hadis Nabi pun ada beritahu. Malaikat dijadikan daripada nur. Hadis Nabi menjelaskan perkara tersebut. Allah jadikan malaikat tidak ada sebarang maksiat mereka lakukan. Hanya bertasbih, hanya memuji Allah SWT, ikut sungguh-sungguh apa perintah Allah. Okey, khalas, Allah dah jadikan mereka begitu. Tapi Allah nak jadikan satu lagi yang adakah seolah-olah adanya bahagian langit, ada bahagian bumi. Yang tanah hanya ada sifat-sifat tanahnya dan ada sifat-sifat cahayanya. Yang itu yang kita dapat lihat. Adanya gabungan antara syurga dan bumi. Ada sifat yang boleh melihat mereka ini bertaubat kepada Allah, sentiasa bertasbih. Tapi kadang-kadang ada nakalnya. Ada nakal itu, kalau dia kembali kepada Allah, Allah akan terima. Bahkan martabatnya boleh naik pada orang yang hendak bertaubat, sentiasa taubat kepada Allah SWT. Jadi adanya pergantungan harap kepada Allah SWT. Itulah makhluk yang Allah nak cipta ini. Makhluk yang ada PL dia, tetapi dalam masa sama, kalau betul caranya, dia akan martabatnya lebih tinggi daripada pada malaikat juga. Pada malaikat lagi. Jadi Allah juga jadikan jin. Jin ni juga apa? Allah kata Allah tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk memperhambakan diri kepada Allah SWT. Jadi kepada kedua-dua makhluk ini telah pun diberi tugas untuk apa?
untuk memperhambakan diri menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga menarik sekali. Nanti kita akan lihat bahawa Allah bagi tiga-tiga makhluk ni peluang yang sama itu untuk duduk bersama dengan Allah SWT dengan cara yang layak lah. Kita tak tahu bagaimana, kita tak mencerita mempersoalkan perkara tersebut, hanya Allah SWT yang mengetahui. Tetapi mereka ada kelebihan itu, mereka berada di syurga, iaitu apa, para malaikat diberi peluang begitu, jin juga diberi peluang begitu. Seorang jin yang nama yang nanti kita akan ceritakan, tentu saja namanya Iblis, kita tahu kan. Jadi ada manusia yang namanya Adam. Semuanya diberi peluang yang sama untuk berada di syurga, untuk berada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang layak baginya. Kita tidak mahu memperbincangkan perkara tersebut. Taib. Jadi itu dia. Asal-asal para malaikat bukanlah hendak menentang, tetapi malaikat mempersoalkan kerana malaikat bimbang kalau berlakulah pertumpahan darah. Bagaimana mereka tahu perkara ini? Adakah benar sebelum ini adanya berlaku pertumpahan darah di antara jin? Boleh jadi Allah tak cerita. Kenapa Allah tak cerita? Tak penting untuk kita barangkali. Sebab yang penting adalah tugas khalifah itu sendiri. Untuk apa? Untuk mentadbir alam, untuk memakmurkan bumi ini. Itu yang lebih penting. Jadi bagaimana malaikat tahu? Kita kena faham, tuan-tuan. Ada benda dalam Al-Quran ni yang Allah hazafkan. Mana Allah hazafkan, Allah hilangkan sebab tak perlu. Dia sebab Quran ini bukan novel. Kalau novel satu cerita, setiap benda kena cerita. Allah cut the scene, Allah cerita apa yang penting sahaja. Sebab tujuan utama Allah ceritakan berkenaan ini pengajaran. Minta maaf, ada seorang anak baru masuk baru bangun tidur. Okey, kita sambung. Baik, untuk apa tujuan utama kisah para nabi itu diceritakan adalah untuk kita mendapat ibrah dan pengajaran. Itu dia. Bukan kita hendak cari benda-benda yang gaib, tapi kita nak cari apakah pengajaran yang kita dah dapat. Jadi para malaikat ni cuma mempersoalkan, malaikat ni risau. Ada yang mengatakan bahawa ini adalah, macam Dr. Solah kata, ini adalah firasat mereka. Mereka diberi firasat supaya dapat tahu apa yang akan berlaku jika makhluk yang bernama Khalifah ni, sebab berdasarkan nama Khalifah tu digantikan, pasti akan ada perebutan kuasa mesti. Pasti ada yang akan membunuh orang lain untuk mendapat kuasa, sebab dia boleh diganti. Bila boleh diganti, barangkali bila diganti boleh dijatuhkan. Perkara itu berlaku kan. Perebutan kuasa itu berlaku. Itu yang dirisaukan oleh para malaikat. Bila berlaku akan rosaklah bumi yang telah dijadikan cukup cantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apa jawab Allah SWT? Allah kata, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kalian tak tahu. Apa yang Allah tahu? Allah tahu bahawa manusia ini ada yang akan memakmurkan bumi ini. Allah tahu ada manusia ini akan bermati-matian mempertahankan Allah SWT dengan darahnya, dengan keluarganya, dengan hartanya, demi mempertahankan Allah SWT. Itu yang para malaikat belum tahu. Jadi itu yang menarik sebenarnya kisah ini. Ini bukan sekadar kisah Adam AS. Ini adalah kisah kita. Permulaan menunjukkan bahawa ada sedikit seolah-olah macam tak bersetuju. Tetapi Allah nak menunjukkan bahawa manusia ini Allah dah tetapkan, Allah nak muliakan mereka di muka bumi Allah ini. Iaitu, seperti mana kita dah bincangkan sebelum ini, Allah melakukan apa sahaja yang dia mahu. Dan kita tahu nanti pun para malaikat akan bersetujulah dengan perkara tersebut. Mereka bukan mempersoalkan, mereka sekadar bertanyakan hikmah. Wallahu a'lam. Begitulah secara ringkas perbincangan kita untuk kali ini. InsyaAllah sebelum kita pergi, kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah, terus dipotongkan scene itu terus pergi kepada Nabi Adam AS. Tapi kita tak nak pergi begitu sebab kita kisah para Nabi, kita nak pergi kepada kisah lain pula. Kita nak lihat bagaimana Allah SWT menjadikan Nabi Adam AS ni daripada tanah. Dan juga persoalan yang kalau orang tanya, saya terlupa tadi, berkenaan dengan macam mana malaikat tahu. Macam mana malaikat tahu bahawa Khalifah ini iaitu keturunan Adam ini akan membuat kerosakan. Kemungkinan kita tak tahu sebab Allah dah potong scene tu. Allah cerita apa yang penting dia untuk kita. Mungkin Allah sendiri tunjukkan.
ada projektor ke nampak ke, wallahu alam, kita tak tahu. Ataupun Allah sendiri menceritakan perkara tersebut tapi Allah tak cerita kat kita sebab perkara tersebut tak ada manfaat pun untuk kita. Allah cerita apa yang manfaat sahaja. Jadi jangan kita concentrate tu beri tumpuan kepada benda yang kita tak tahu, benda yang tidak diberitahu. Kita beri tumpuan kepada apa yang Allah beritahu, ialah tugas khalifah asalnya untuk apa? Untuk memakmurkan bumi ini, untuk menegakkan agama Allah SWT, untuk amar ma'ruf nahi munkar. Wallahu a'lam. Sekian sahaja untuk pertemuan kita ringkas-ringkas pagi ini dalam 20 minit begitu. Kalau ada sebarang salah silap para asatizah semua, pada guru-guru yang nampak ada saja apa saja kesilapan yang saya lakukan, boleh saja beritahu kepada saya. Terus komen dalam ruangan komen, terus tegur sahaja. Maklumlah kita ni budak baru belajar, mana yang salah tolonglah tunjukkan. Okey, itu sahaja. InsyaAllah kita jumpa lagi di pertemuan yang berikut. Tak tahu bila. Kalau esok adalah. Kalau tak ada, nantilah. Mudah-mudahan doakan supaya kita boleh terus melanjutkan perbincangan kita ni, insyaAllah. Tapi hadza huwa, insyaAllah kita jumpa lagi tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.